Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana Isnin 7 November 2022. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Sebahagian intipati bajet 2023 jadi manifesto Barisan Nasional. Pengerusi BN ulangi pendirian parti, Datuk Seri Ismail Sabri kekal calon Perdana Menteri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebahagian besar daripada bajet 2023 merupakan manifesto Barisan Nasional BN berdasarkan kewangan yang mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bajet 2023 itu adalah hasil perancangan beliau bersama Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi yang arkitek kepada manifesto ataupun bajet 2023 adalah saya dan Zafrul. Tak ada siapa yang tahu, walaupun menteri-menteri membagi input, tetapi tak ada siapa yang tahu tentang bajet itu sehinggalah bajet itu sebut dibentangkan. Ianya adalah idea daripada saya bersama dengan Datuk Seri Zafrul. Sebab itulah bajet Barisan Nasional adalah bajet yang berpijak di bumi nyata kerana sebahagian besarnya adalah daripada manifesto daripada bajet 2023. Manifesto BN tu sebahagian besarnya daripada bajet 2023. Perdana Menteri menghadiri kenduri rakyat bersama komuniti Felda Sebertak di Bera Pahang. Tegas beliau, kerajaan mempunyai dana untuk melaksanakan bajet 2023 seperti yang dijanjikan. Kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta pendidikan antara keutamaan manifesto BN pada PRU15 yang akan dilancarkan malam ini. Ya, terdahulu dalam ucapannya Perdana Menteri memaklumkan pembangunan Felda di bawah kerajaan BN lebih baik. Beliau juga tidak pernah meragui sokongan warga Felda. Sebagai penghargaan, peruntukan khas RM21 juta disediakan kepada 317 rancangan Felda sempena ulang tahun penubuhan Felda ke-66. Setiap tanah rancangan Felda akan menerima peruntukan RM66,000. Turut diperkenal inisiatif Lot Generasi Felda. 8,670 unit lot generasi Felda dikenal pasti dan 770 unit dilaksanakan secara undian lot. Pada masa sama, beliau berharap tanah lot untuk generasi Felda di Bera segera diluluskan bagi memberi peluang kepada golongan tersebut memiliki rumah. Datuk Seri Ismail Sabri juga berkata peruntukan RM140 juta disediakan bagi menyelesaikan masalah air di Bera. Fokus beliau selepas ini adalah membawa lebih banyak pembangunan di parlimen tersebut. Untuk saya terus menjadi Perdana Menteri, kuasa yang paling besar menentukan saya menjadi Perdana Menteri adalah pengundi-pengundi di Bera. Kalau saya tak menang di Bera, tak sah mimpilah nak jadi Perdana Menteri. Walaupun parti saya dah pun mengumumkan saya calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Tetapi kalau Bera tak lepaslah. Ya, sementara itu, pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sekali lagi menegaskan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan kekal sebagai Perdana Menteri jika BN menang PRU ke-15. Menurut beliau, walaupun Datuk Seri Ismail Sabri tidak memegang jawatan paling tinggi UMNO, itu bukan isu yang perlu diperbesar. Ya, bagaimanapun pelantikan Perdana Menteri tertakluk kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Persekutuan. Siapa pun yang kita mahu ketengahkan,
kita harus akur kepada perkara yang termaktub dalam perlembagaan, di mana hak mutlak pelantikan itu adalah Tuanku Agong berdasarkan kepada apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid diminta mengulas dakwaan satu undi kepada BN bersamaan satu undi untuk beliau menjadi Perdana Menteri yang dijadikan modal kempen oleh pembangkang. Bagi beliau, pembangkang akan menggunakan apa sahaja isu yang boleh memberi kemenangan kepada mereka. Saudara, hari ketiga kempen PRU ke-15 terus rancak dengan pelbagai aktiviti oleh calon dan jentera parti masing-masing. Di Parlimen Gombak misalnya, calon BN Datuk Megat Zulkarnain Omardin mengadakan tinjauan mesra di persekitaran Kampung Nakhoda, Batu Cave. Datuk Megat Zulkarnain juga tidak melepaskan peluang untuk sembang santai dan makan tengah hari bersama penduduk setempat. Beliau turut menyantuni warga emas melalui program ziarah kasih di sekitar Taman Seri Gombak. Jelasnya, selain media sosial, kempen secara bersemuka dari rumah ke rumah tetap menjadi pilihan. Calon Perikatan Nasional bagi Jeli Zahari Kecik memberi jaminan bahawa beliau akan terus berkempen secara sihat. Perkara itu disuarakan kepada media ketika mengadakan tinjauan mesra beberapa penduduk kampung di kedai-kedai kopi sekitar Kampung Kuala Balah, Jeli. Calon BN Parlimen Tumpat Datuk Cik Abdullah Matnawi pula meneruskan kempen dengan menumpukan kepada agenda yang masih belum selesai ketika menjadi ahli Parlimen PAS pada penggal lalu. Beliau pada masa yang sama terharu dengan sambutan positif dan berkempen dengan mengamalkan sikap politik persaudaraan dan penyatuan. Calon PH bagi Dun Indra Kayangan Gan Ailing mengadakan program jalan santai bersama penduduk di Denai Larian Pengkalan Asam sebagai satu usaha mendekati pengundi. Beliau turut mengakui saingan sengit bakal dihadapi dari 3 lagi pesaing iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Warisan. Meneruskan tradisi cara kepala batas dengan menyantuni semua golongan lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan pegangan politik. Calon BN Parlimen Kepala Batas Datuk Sri Rizal Marikan Naina Marikan meneruskan kempen menerusi program ziarah kasih Kampung Kuala Bekah di Penaga. Calon Parti Warisan bagi Kerusi Labuan Datuk Rosman Isli pula mengadakan program santai bersama anak muda di pekarangan rumah beliau. Manakala calon PN Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman turut mengadakan ceramah yang dihadiri lebih 200 orang pada majlis berkenaan. Sementara itu, isu banjir antara perkara yang diberi perhatian oleh calon yang bertanding di Parlimen Sepang. Pengurusan perparitan yang tidak komprehensif antara punca banjir besar berlaku. Ya, bagi menangani banjir besar di Kampung Gincing, Sepang, satu pelan intervensi jangka panjang perlu dilaksanakan. Kalau dilihat di Dun Sungai Pelik ini, kita banyak aduan dari segi tentang perparitan yang menyebabkan berlakunya banjir. Dan para pengundi meletakkan harapan besar kepada Barisan Nasional untuk kembali menjadi wakil kepada mereka, yang mana mereka tahu bahawa hanya Barisan Nasional lah yang mampu untuk membantu rakyat, untuk bekerja bersama rakyat. Tapi penduduk sini bukan sahaja menghadapi banjir masa kawasan banjir besar tu, tetapi dalam setahun sekurang-kurangnya 5 ke 6 kali mereka terpaksa berpindah. Kalau dalam keadaan biasa pun air sampai paras pinggang. Kalau kita tengok topografi kawasan ni, jalan ni lebih tinggi daripada kawasan rumah mereka. Jadi naturally memanglah air daripada jalan ni akan mengalir masuk ke bawah. Apa pula dia, tambahan pula dia puncanya adalah sungai Batang Labu di ujung sana. Sungai Batang Labu ni setahu saya pun dia bukanlah sungai yang besar sangat, tapi disebabkan oleh pembangunan yang berlaku di sekeliling ni terlampau pesat, bila berlaku hujan lebat dan sebagainya, sungai ini dia akan melempah. Ahli PAS yang membantu pihak lawan ketika kempen PRU ke-15 berdepan tindakan disiplin termasuk dipecat. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, mengikut bab 4 Perlembagaan PAS, ahli dianggap melanggar tata tertib jika melakukan sebarang tindakan menyalahi atau merugikan kepentingan parti.
Keahlian juga secara automatik terhenti jika ahli mengisytiharkan untuk keluar PAS atau menyertai parti politik lain mengikut Fasal 15(1)C Perlembagaan PAS. Setakat ini, tiada lagi aduan dilaporkan kepada jawatan kuasa tata tertib mengenai ahli parti yang berbuat demikian. Bagaimanapun, ahli yang dipecat boleh memohon semula keahlian mengikut proses biasa. 3 kertas siasatan dibuka atas pelbagai kesalahan berkaitan PRU15 semalam. Turut ditahan 2 individu masing-masing di Kedah dan Pahang. Jelas Pengarah Operasi PRU15 PDRM, Datuk Seri Hazani Ghazali, 1 kertas siasatan dibuka di Kedah kerana mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan, khianat dan khianat dengan api. 1 kertas siasatan pula dibuka di Pahang kerana khianat. Manakala 1 lagi di Ibu Negara kerana mendatangkan kegusaran awam dan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. PDRM juga mengesan 81 ceramah PRU15 tidak memiliki permit dengan Negeri Sembilan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 45 kes. Hingga kini, PDRM mengeluarkan 814 permit ceramah. Hampir 300 juta ringgit diluluskan bagi pembinaan 177 lagi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI di seluruh negara. Ketika ini, proses perolehan dan tender telah selesai manakala syarikat pelaksana akan diputuskan oleh jawatan kuasa di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kesemua PEDI tambahan berkenaan dijangka memulakan operasi masing-masing tahun depan. Pembinaannya turut melibatkan kawasan bandar serta separa bandar bertujuan meningkatkan sumber pendapatan penduduk. Saya harap ini menjadi satu gelombang transformasi penyertaan masyarakat dalam ekonomi digital dan juga menjadi negara yang berada di saf hadapan dalam merapatkan digital divide dan juga digital literacy. Gerakan ini akan menjadi satu gerakan yang digerakkan oleh komuniti sendiri. Sementara MCMC dan MDEC diminta menyediakan konten-konten berkualiti. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Bersama Komuniti PEDI di Kampung Kaduk Dalam, Kota Baru. 50 juta ringgit disediakan tahun depan untuk memperbanyak aktiviti bersama masyarakat selain menyediakan peranti komuniti yang secukupnya. Saudara, belia menjadi kumpulan sasar dalam membantu kerajaan membanteras kegiatan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di Malaysia. Justru Kementerian Belia dan Sukan berusaha meningkatkan pemahaman dan pengetahuan belia berkaitan jenayah melalui pelbagai sumber termasuk dari segi keselamatan, perundangan serta menerusi platform media sosial. Laporan Muhammad Najib Masur. Sejak 2015 hingga Jun 2021, 1,854 kes jenayah pemerdagangan orang dilaporkan dengan jumlah tangkapan 2,732 orang pesalah. Manakala 10,463 mangsa pula berjaya diselamatkan serta diberi perlindungan. Mengharapkan supaya kita nak jadikan macam tujuh punya program ni antara belia kepada belia ni untuk mereka sama-sama mengewawarkan dan mempromosikan kepada pihak belia sendiri supaya aware terhadap perkara ini, dan dengan kata lain insyaAllah dengan kerja-kerja dan aktiviti-aktiviti dibuat, dan semalam pun mereka telah membentangkan beberapa cadangan yang baik. Menerusi kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, 42 peserta mengikuti Training of Trainer yang menjadi kepentingan dalam melatih dan mewujudkan penggerak kesedaran ke arah membanteras jenayah ini. Impak berkaitan dengan jenayah ni menyebabkan kita punya penerapan tier sekarang kita berada tier 3 tu memberi kesanlah kepada negara kita sendiri. So dari segi ni adalah untuk memastikan belia kita faham tentang jenayah ni, isu jenayah ni. Kita tak ada kuasa nak tangkap, tapi kita lebih kepada advokasi dan juga penyampaian maklumatlah kepada pihak berkuasa. Tujuannya adalah untuk saya lebih memahami apa itu tipsom. Sebab sebelum ni kita selalu dengar kalau memperdagangkan manusia ni adalah dia
ambil kanak-kanak dan organ. Itu saja yang saya faham. Tetapi apabila dah masuk ke dalam program ni, saya tahu bahawa banyak lagi elemen-elemen yang boleh diklasifikasikan sebagai pemerdagangan orang ataupun penyeludupan migran ini. Insiden jenayah pemerdagangan orang di Malaysia jelas menunjukkan tren peningkatan dengan rekod 165 kes pada tahun 2020 berbanding hanya 17 kes yang direkodkan pada tahun 2008. Jenayah pemerdagangan orang merupakan jenayah ketiga tertinggi di dunia selepas aktiviti penyeludupan dadah dan pengedaran bahan api di seluruh dunia. Malaysia tidak terkecuali daripada melakukan aktiviti haram ini. Jenayah pemerdagangan orang boleh dikaitkan dengan aktiviti seperti modern day dan slavery yang merampas kebebasan, maruah dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Muhammad Najib Mansur, RTM. Kembali dalam berita perdana, kita ke perkembangan ekonomi. Pemberian bantuan dan geran khas kepada pengusaha syarikat perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS lebih baik berbanding moratorium khas. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pemberian moratorium khas bukan penyelesaian jangka panjang kerana peniaga masih perlu membayar pinjaman. Beliau berkata, kerajaan pimpinannya memperkenalkan pelbagai inisiatif kepada PMKS termasuk geran RM1 bilion bagi membantu meringankan beban mereka. Saya tak kata enggan, saya tak pernah kata enggan. Waktu perkara ini dibangkitkan dulu, saya minta Kementerian Keuangan melihat perkara ini sama ada boleh kita laksanakan atau tidak. Tapi yang pentingnya adalah dalam bajet, perkara yang melibatkan PKS diberikan perhatian. Beliau ditemui selepas Majlis Kenduri Rakyat di Felda Sebertak Bera. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dilapor berkata, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini menolak pelaksanaan moratorium khas untuk sektor PMKS. Kestabilan politik penting demi menjamin pemulihan dan pembangunan ekonomi negara. Menurut penganalisis ekonomi Dr. Muhammad Zulkifli Zakaria, ia antara faktor asas dalam memastikan pelabur asing terus menjadikan Malaysia destinasi pelaburan dan perdagangan pilihan. Pelabur-pelabur luar negara, mereka sedikit sebanyak memang amat memikirkan perkara-perkara seperti ini kerana wang yang akan mereka laburkan bukan sedikit. Dan mereka akan memastikan ulangan keuangan, dasar-dasar tidak berubah secara spontan. Setiap kali pertukaran pemerintah sudah pasti akan berubah dasar-dasar ini. Dan dasar ini memberi kesan yang besar kepada pelabur-pelabur. Oleh itu, bagi pelabur luar negara, ketidakstabil politik adalah merupakan satu perkara yang asas kepada mereka. Selain pada hutang negara, keadaan keupayaan negara membayar balik hutang mereka, ini mereka akan lihat dengan teliti. Bagi memastikan negara bersedia menghadapi prospek ekonomi lebih mencabar tahun hadapan, dasar ekonomi lebih jelas diperlukan bagi merangsang momentum pertumbuhan seterusnya. Memulih dan meningkatkan kembali ekonomi negara, aspek utama yang perlu diberi fokus parti yang membentuk kerajaan selepas PRU15. Ia berdasarkan hasil kaji selidik yang dilaksanakan Ilham Center membabitkan 1,622 responden di seluruh negara. Manakala 35% lagi menyatakan bahawa mereka menuntut bahawa wakil rakyat ini menumpukan dalam usaha untuk menangani kenaikan kos sara hidup, kos barang, kenaikan harga barang dan sebagainya, dan juga menumpukan usaha untuk membasmi kemiskinan. Gabung dua-dua ini, Fatin, 79% adalah satu angka yang besar yang mewakili suara daripada kajian yang kami lakukan. Tambahnya, mengambil kira prospek ekonomi global yang lebih mencabar tahun hadapan, isu-isu berkaitan ekonomi dijangka turut menjadi pendorong kepada pengundi dalam membuat keputusan. Kaji selidik bertajuk Memahami Selera Rakyat, tinjauan awal PRU15 dijalankan bermula 1 Ogos hingga 30 September lalu.
Kajian sama turut mendapati 8% responden mahu keutamaan diberikan terhadap usaha membersihkan kerajaan daripada budaya rasuah, memastikan janji manifesto ditunaikan, merapatkan jurang antara kaum serta mereformasi institusi dan tadbir urus kerajaan. Lembaga kelapa yang akan bertanggungjawab bagi memperkukuh pembangunan kemampanan tanaman berkenaan akan ditubuhkan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, perancangan penubuhannya berikutan kepentingan komoditi kelapa sebagai tanaman industri keempat terpenting negara selepas kelapa sawit, beras dan juga getah. Kalau sekarang kita ada lembaga nenas, tapi kita ke arah tersebutlah. Tapi kita sekarang dalam peringkat perancangan dan membuat banyak program-program untuk kita mendapatkan maklum balas daripada semua pihak. Bukan saja stakeholders, tapi kita sekarang tengah mengumpul apa juga maklumat-maklumat yang perlu. Sebelum apa cadangan yang kita akan angkat kepada kerajaan. Beliau berkata demikian pada pameran dan persidangan antarabangsa ke-50 Kokotech 2022. Pameran tersebut bertujuan membincang dan mengenal pasti isu berkaitan serta cabaran yang dihadapi industri kelapa, terutama melibatkan perubahan iklim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada 8 hingga ke 11 November nanti, bermula esok 8, dijangka akan berlaku penempuan angin di pantai timur, semenanjung dan juga barat di negeri Sarawak. Keadaan ini menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi menghasilkan hujan berterusan di kawasan berkenaan dalam tempoh tersebut. Maka Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan 4 negeri iaitu di keseluruhan di negeri Kelantan, Terengganu, di daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompen di negeri Pahang serta di daerah Mersing, Kota Tinggi dan juga di daerah Johor Bahru di negeri Johor, yang mana dalam tempoh ini hujan lebat boleh berlaku. Oleh yang demikian, penduduk-penduduk di kawasan di amaran diminta untuk lebih berhati-hati dan bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan banjir yang boleh berlaku, terutamanya di kawasan penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah dan kerap banjir. Simpan barang berharga dan dokumen penting di dalam beg yang mudah dibawa dan di tempat yang selamat. Segera berpindah ke pusat pemindahan sementara sekiranya diminta untuk berbuat demikian. Baik, selain daripada itu juga negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia seperti di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, di Negeri Sembilan serta di negeri Johor, hujan beserta debu petir akan lebih kerap berlaku seperti biasa, lebih daripada biasa pada waktu petang dan juga awal malam. Jadi penduduk ramai diharapkan lebih peka dan juga cakna dengan sebarang amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Pada ketika ini, hujan beserta debu petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di bahagian selatan dan juga pantai barat semenanjung Malaysia. Namun ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman di negeri Pahang, pedalaman Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. InsyaAllah hujan yang berlaku pada ketika ini akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Bagi negeri lain seperti di utara, di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Kelantan, pada ketika ini masih dalam keadaan yang agak mendung disertai dengan hujan renyai. InsyaAllah hujan renyai yang berlaku pada ketika ini akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, pada kali ini kebanyakan bahagian dalam keadaan yang agak mendung, kecuali di pesisir pantai melibatkan pesisir pantai di negeri Sarawak, yang melibatkan pesisir pantai di negeri Miri, Limbang dan juga di sekitar Bintulu, yang hujan ini juga kita jangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Baik, ini sahaja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih melalui aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my dan di kesemua media sosial kami. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
kasih Andy dan dia. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kejayaan juara Paralimpi Tokyo 2022 Chia Liek Hao pada kejuaraan para badminton dunia mendapat perhatian Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada pemain tersebut selepas berangkul gelaran persaingan lelaki ketujuhnya pada kejohanan tersebut. Turut menzahirkan ucapan tahniah Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Seri Paduka berdua menerusi Facebook rasmi Istana Negara hari ini turut mendoakan atlet tersebut dilimpahi kecemerlangan berterusan. Chia Liek Hao 34 tahun merampas kembali gelaran persaingan SU5 ke catatan fizikal daripada pesaing utamanya Diva Andri Mushiti dari Indonesia dengan kemenangan 21-14, 21-12 pada saingan yang berlangsung di Yoyogi National Gymnasium di Tokyo, Jepun semalam. Kejayaan itu membolehkan Liek Hao melengkapkan gelaran persaingan yang telah berlaku pada 2005, 2007, 2011, 2013 dan 2012 serta 2017. Penggunaan sistem video bantuan pengadil VAR di Malaysia kini hampir pasti menjadi kenyataan. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Muhammad Yusof Mahdi, pihaknya kini dalam proses penelitian untuk menggunakan teknologi tersebut dalam saingan Piala FA dan Piala Malaysia musim depan. Setakat ini Exco semua sudah bersetuju untuk kita mengadakan 2 game itu untuk adakan VAR. Itu bergantung nanti kepada jawatankuasa teknikal pula lah untuk yang diterajui oleh Datuk Siva Sundara untuk melihat sama ada kita boleh capai target kita untuk mengadakan VAR tu pada kedua-dua perlawanan itu tadi. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif FAM kali ke-6 bagi penggah 2021 hingga 2025 di Kelana Jaya. Sebelum ini FAM telah mengadakan perjumpaan bersama 2 syarikat pembekal VAR iaitu Hawkeye Innovation dan Media Pro bagi mendapatkan butiran dan data penting mengenai teknologi itu yang digunakan secara meluas di peringkat antarabangsa. Perkembangan aksi suku akhir pertama Piala Malaysia, hasrat juara bertahan Kuala Lumpur KLC TFC untuk meraih bekalan selesa di laman sendiri tidak kesampaian setelah tewas 0-1 menentang Terengganu TFC semalam. Kini KLC TFC tiada pilihan selain perlu menang pada aksi timba balik 12 November ini untuk menempas slot ke separuh akhir. Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Perlawanan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam menyaksikan tuan rumah terlebih dahulu menguji gawang TFC menerusi percubaan ketua pasukan Paulo Josue. Sebaliknya TFC lebih bernasib baik apabila penyerang import Kepa Sherman melepaskan sepakan leret untuk menjadikan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14. Skuad penyu TFC kemudian terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila penjaga gol Muhammad Suhani Hussein diperintah keluar padang pada minit ke-62 kerana menjatuhkan penyerang Colombia Romeo Morales di luar kotak penalti pada babak kedua. Situasi itu bagaimanapun gagal digunakan oleh KLC TFC untuk memburu gol penyamaan sekaligus kedudukan kekal sehingga tamat permainan. Faisal Ali meneruskan lariannya, masih lagi Faisal. Dalam pada itu, bagi ketua jurulatih KLC TFC Boyan Hadak, beliau yakin keputusan tersebut tidak akan menjejaskan semangat anak buahnya untuk bangkit pada aksi tiba balik di Terengganu nanti. Gerakan yang hampir sempurna semata. We have one more match, so we'll try to give our best. I know stadium will be full, which will be fantastic to play. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih TFC Nafuzi Zain mengakui kemenangan tipis ini sudah cukup memberi kelegaan buat pasukannya menjelang pertemuan kedua di laman sendiri. Dan satu rempatan diselamatkan oleh Syamizam. Karakter yang desire player tunjuklah untuk sahabat Kewisi Penamat, walaupun kita diasak daripada KL, kita dapat bertahan dengan baiklah, dengan penuh disiplin dan juga kita membuat serangan. Mesti ada berpeluang lah menjadikan gol, tapi bagi saya melalui 1-0 pun sudah cukup lah. Aksi suku akhir kedua antara TFC dan KLCT akan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Sabtu ini. Juara 33 kali Piala Malaysia Selangor FC meneruskan rentak cemerlang di bawah pengendali baharu Tan Cheng Ho apabila menumpaskan Negeri Sembilan FC 2-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya.
Selangor yang mendominasi permainan babak pertama mencipta beberapa peluang menerusi tonggak serangan dari Myanmar, Yen Tek Aung. Namun dua percubaannya pada minit kedua dan pada minit ke-45 dinafikan penjaga gol Negeri Sembilan Ahmad Shihan Hazmi Muhammad. Padah menipis skor Hobin Jang Hobing apabila pemain importnya Helok Makgulon dilayangkan kad merah pada minit ke-54 kerana menjatuhkan pemain pertahanan Syarul Nazim Zulpakar. Ia sekaligus menghadiahkan penalti buat Selangor yang disempurnakan penyerang dari Brazil, Alisson Cayon. Selangor akhirnya melengkapkan kemenangan menerusi pemain gantian Alif Haikal Lokman Hakim pada hujung babak kedua. Keputusan ini menyaksikan Selangor membawa bekalan 2 gol apabila berkunjung ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi bagi aksi suku akhir kedua Sabtu ini. Susulan kejayaan itu, Ketua Jurulatih Selangor Tan Cheng Ho melontarkan pujian terhadap prestasi dipamerkan anak buahnya. Bekas pengendali skuad Harimau Malaya itu juga berharap anak buahnya tidak mudah berpuas hati dan mengekalkan fokus pada aksi timba balik nanti. Kita masih lagi percaya pemain-pemain mampu mempersembahkan satu permainan yang menarik nanti di perlawanan timba balik nanti. Sementara itu, pengendali Negeri Sembilan FC K. Devon berpendapat keletihan menjadi antara faktor kekalahan pasukannya. Bagaimanapun, beliau tetap optimis anak buahnya mampu bangkit melakar kejutan ke atas Selangor di Paroi Sabtu ini. Kita bermain dengan 10 orang dan kita banyak bertahan. Mungkin keadaan keletihan menyebabkan kita di saat akhir permainan menerima gol yang kedua. Dan saya kalau 1-0 saya lebih happy untuk pusingan kedua. So sekarang ni 2-0 dan kita akan cuba buat sesuatu di Paroi. Para Sukma Majlis Sukan Negara 2022, Temasya yang melabuhkan tirainya semalam menyaksikan kontingen Sabah muncul juara keseluruhan selepas meraih 54 pingat emas, 36 perak dan 35 pingat gangsa. Kejayaan Sabah itu diumumkan secara rasmi dalam Majlis Penutup Para Sukma di Seri Kembangan, Selangor. Ini kali pertama Sabah menjuarai gelaran keseluruhan Para Sukma sekaligus menambahkan rekod selawat yang telah mengungguli Temasya ini 13 edisi berturut-turut. Pencapaian mengumpul 54 pingat emas pada edisi kali ini juga mengatasi sasaran awal 40 emas yang telah ditetapkan oleh kontingen Sabah. Ia juga memperbaiki pencapaian mereka muncul naik juara 2018 dengan 36 emas, 28 perak dan 30 gangsa. Manakala atlet paras olahraga Melaka Muhammad Zikri Zakaria dan atlet para memanah kompan perak Nur Janatun Abdul Jalil dipilih sebagai atlet para terbaik kali ini. Nur Janatun adalah pemenang pingat emas sulung Temasya kali ini dengan meraih 3 pingat emas keseluruhan. Sementara Muhammad Zikri pula mencuri tumpuan dengan memecahkan 3 rekod Temasya dalam 3 acara berbeza, iaitu lempar cakra, mereja lembing dan lontar peluru. Saudara, 21 kes jangkitan COVID-19 membabitkan subvarian Omicron XBB dikesan di Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan dengan jumlah itu 7 kes daripadanya adalah XBB1. Bagaimanapun, KKM menjangkakan lebih banyak kes berpunca daripada subvarian itu yang telah merebak. Dan ini proses yang boleh dikatakan normal lah, sebab di Singapura pun daripada BA5 dia jadi XBB. Jadi kita pun dalam kawasan yang sama dengan Singapura. Jadi kita jangkakan bahawa dalam tempoh masa yang akan datang XBB akan mengambil alih BA5. Yang penting adalah varian ini tidak menunjukkan kesan yang lebih serius. Ya. Dari segi kebolehjangkitan dia mungkin dia lagi tinggi sebab tu kes naik sikit. Tapi as long as dia tak serius, as long as kematian tak naik, as long as kemasukan ke ICU tak naik, dan kita okey. Dan walaupun apa nama dia, Omicron, BA1, BA2, BA5, XBB, XBB1, is okey. Khairi memberitahu media selepas sesi ramah mesra bersama penduduk di Sungai Buloh. Beliau turut menasihati orang ramai untuk kembali berjaga-jaga, terutama di tempat sesak dan tertutup bagi menstabilkan kembali jumlah kes baharu COVID-19 di negara ini.
Pembangunan perbandaran perlu menawarkan peluang sama rata kepada semua penduduk sekaligus mengurangkan penggunaan sumber yang memberi kesan terhadap alam sekitar. Saranan itu dibuat Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk M. Nur Azman Taib sempena sambutan Hari Habitat Sedunia 2022. Kita perlu pastikan pembangunan dapat menawarkan peluang yang sama kepada semua untuk akses kepada perkhidmatan asas perumahan, tenaga, pengangkutan dan kawasan lapang awam. Rakyat kita masih belum lagi mampu untuk melaksanakan pengasingan sisa. Ini menjadi peranan dan tanggungjawab kita secara bersama supaya kita dapat meningkatkan kadar kita semula kita dan seterusnya kita juga menjurus ke arah ekonomi kita semula yang boleh membantu meringankan bebanan kepada kerajaan. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian sambutan tahunan Hari Habitat di Putrajaya. Rapatkan jurang, tiada sesiapa mahupun tempat yang ketinggalan. Itu adalah tema sambutan kali ini. Hormati rumah ibadat. Itu tegas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang mahu masjid dan surau adalah tempat umat Islam beribadah yang perlu dijaga kesuciannya. Justru semua calon parti politik yang bertanding pada PRU 15 dilarang berkempen di dalam mahupun di perkarangan premis seluruh negeri itu. Jabatan Agama Islam Melaka mengeluarkan pekeliling berkenaan perkara tersebut yang berkuat kuasa 1 hingga 25 November. Tapi kalau datang nak berkempen tak boleh lah sebab kita dah keluarkan Jabatan Agama Islam. Kita dah keluarkan untuk berkempen. Saya pun tak pernah untuk berkempen dalam masjid. Kita jangan salah gunakan masjid Mahasiswa sebagai platform politik. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan Majlis Bantuan Kewangan Rumah Ibadat Selain Islam 2022 di Air Keruh. Ziarah dan temu. Saudara, kempen cara konvensional ini masih relevan untuk mendekati para pengundi. Menurut calon Barisan Nasional BN Pramujaya, Datuk Muhammad Nizar Najib, tradisi parti itu masih diteruskan ke segenap lapisan masyarakat. Jelas beliau, meskipun kawasan tersebut sinonim buat diri dan keluarga, namun sebagai calon baharu, menziarahi penduduk merupakan cara lebih dekat untuk memperkenalkan dirinya. Kerana sekiranya kita ingin menjadi wakil rakyat yang berjaya, kita perlu dikenali oleh para pengundi di sini dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan jabatan kerajaan sebab andai kata diberi peluang dilantik sebagai wakil rakyat, kita perlu kerjasama yang begitu erat dengan jabatan kerajaan supaya kita boleh memberi perkhidmatan yang baik dari segi servis khidmat awam lah. Beliau ditemui selepas mengadakan pertemuan bersama penjawat awam di daerah Pekan. Beliau juga sempat meluangkan masa bersama pengundi di pusat daerah mengundi Mengkasar sebelum menziarahi dua keluarga di kampung tersebut. Polis Diraja Malaysia PDRM menyerahkan 3 wanita warga Thailand yang disyaki terbabit sindiket pemberdagangan manusia untuk eksploitasi seks di Malaysia kepada polis Thailand. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani memaklumkan warga Thailand itu akan dihantar pulang mengikut Akta Imigresen bagi berdepan tindakan undang-undang. Menerusi kerjasama dengan polis diraja Thailand, pihaknya berjaya menangkap suspek di sekitar Lembah Klang pada 26 hingga 29 Oktober lalu. 4 wanita masing-masing 2 warga Thailand dan Indonesia berusia lebih 18 tahun diselamatkan dan ditempatkan di pusat perlindungan di bawah arahan perlindungan sementara. The Royal Thai Police has furnished the Royal Malaysia Police with informations with regards to 3 women suspects of Thai nationals that has been evading arrest in Thailand and they came to Malaysia. So with the information that we have received, we managed to track these suspects and we are handing them over
to the Royal Thai Police to be brought back to Thailand. And besides that also, we have a very good discussion earlier on with General Surashet that involved many other matters that involved in our mutual security and criminal matters. Nanti kita jumpa di syurga. Kakak minta maaf, kakak tiada pilihan. Ya, itu ialah luahan sayu seorang gadis yang terpaksa merelakan ayam jantan peliharaannya disembelih kerana haiwan tersebut ada masalah kesihatan. Saksikan dalam segmen hashtag. Meskipun sedih, Shazlin Hafisha membuat keputusan tersebut kerana tidak mahu ayam diberi nama Rainbow itu hidup terseksa. Menurutnya, sejak beberapa bulan lalu, kesihatan Rainbow semakin merosot, sukar makan dan berjalan. Biarpun keputusan itu sukar diterima, tetapi dia akur kerana ia pilihan terbaik untuk Rainbow kesayangan. Tular di laman sosial TikTok, seorang wanita yang lebih berusia bermain bowling dengan memakai baju kurung. Bukan sahaja gelagat comelnya, aksi cemerlang wanita itu mendapat balingan strike pada percubaan pertama turut mencuri perhatian ramai. Warga maya menyifatkan wanita itu masih kuat memegang bola yang berat itu dan video tersebut berjaya meraih sejuta tontonan. Bola yang digunakan semasa gol kontroversi menggunakan tangan oleh Diego Maradona pada aksi Piala Dunia Mexico 1986 dijangka dilelong pada harga 13.14 juta ringgit. Maradona menjaringkan gol dengan menumbuk bola ke gawang gol yang dikatakan sebagai tangan Tuhan. Bola itu dijual oleh pengadil dari Tunisia, Ali Nasir, yang bertugas ketika perlawanan antara Argentina dan England 36 tahun lalu. Lelongan itu akan dikenalikan Graham Butt pada 16 November ini dengan pembina boleh mendaftar bermula 28 Oktober lalu. Saudara, berita perdana edisi Isnin 7 November 2022 berakhir di sini. Ya, dan dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Ya, dan hashtag MyPRU15. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Teguh bersama.